Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu lagi isu yang menarik, ulasan yang menarik yang saya nak sampaikan kepada Anda semua. Ini berkaitan dengan satu kenyataan daripada bekas Perdana Menteri 2 kali, yaitu Tun Mahathir. Sebelum ini, saudara-saudara, Tun Mahathir ada membuat kenyataan di media yang berpendapat bahwa kerajaan 100 hari, kerajaan hari ini yang kita dapat lihat memang Mahathir agak kerap kali mengkritik kerajaan hari ini dan telah membuat kenyataan bahwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini gagal. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Timbalan Perdana Menteri 2 Fadilah Yusof telah bersuara. Dan adakah Anda setuju dengan kenyataan Dr. Mahathir bahwa kerajaan hari ini gagal? Anda boleh komen. Sila komen. Adakah Anda setuju dengan kenyataan Dr. Mahathir? Anda boleh komen di bawah. Setuju, jika tak setuju pun boleh komen tidak setuju. Oke, baik saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Dipersilakan share dan juga subscribe, sebab subscribe itu percuma. Saya petik artikel yang hangat ini dari Agenda Daily. Fadilah harap Dr. Mahathir henti berpolitik demi negara. Wow, ini satu kenyataan bagi saya akan menggemparkan Mahathir. Walaupun kita tahu apa yang berlaku kepada Mahathir semasa PRU15 kalah teruk. Dan pada akhirnya beliau meninggalkan Pejuang, Parti Pejuang, meninggalkan Mukris Mahathir anaknya di dalam Parti Pejuang, pada akhirnya membiarkan Parti Pejuang untuk membuat apa sahaja keputusan, mengikut Perikatan Nasional ke mana-mana, dan pada akhirnya Mukris membawa Pejuang untuk join PN. Tapi belum ada jawaban. Dan akhirnya Tun Mahathir pun turut serta di dalam Parti Putra. Jadi saudara-saudara, baru saja menyertai parti, akhirnya Fadilah pula membuat kenyataan bahwa harap Dr. Mahathir henti berpolitik demi negara. Saudara-saudara, saya amat respect dengan Dr. Mahathir. Disebabkan beliau memang, kita tidak boleh nafikan, banyak pembangunan yang beliau telah bawa ke tanah air kita, ke Malaysia yang tercinta ini. Namun, tidak semua tepat pada waktunya. Akhirnya Fadilah membuat kenyataan. Jika mahu melihat negara maju ke depan, lebih depan lagi, Datuk Seri Fadilah Yusof berharap bekas Perdana Menteri Tun Mahathir berhenti berpolitik demi mengelak kemelut berterusan. Patutkah Dr. Mahathir pergi saja, berhenti selama-lamanya, pergi buat selama-lamanya daripada berpolitik dan fokus dengan kehidupan yang lebih simpel lah, supaya tidak banyak lagi kemelut yang berlaku di dalam Malaysia. Timbalan Perdana Menteri akhirnya bersuara. Datuk Seri Fadilah Yusof kesal dengan kritikan pedas Dr. Mahathir terhadap Kerajaan Campuran Pakatan Harapan PH UMNO, dan sepatutnya beliau memberi cadangan yang membina demi melihat negara stabil dan maju. Jadi saudara-saudara, dengan kenyataan Dr. Mahathir, di mana beliau menyifatkan kerajaan perpaduan gagal membawa perubahan besar kepada rakyat, malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dianggap tidak memberi apa-apa kesan untuk negara. Jadi itu adalah kenyataan daripada Dr. Mahathir. Mungkin hanya satu sudut saja yang dinilai oleh Dr. Mahathir. Sebab kita tahu, di dalam sudut yang lain ada juga kebaikan. Mesti ada kebaikan setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. So, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Terima kasih, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Hari ini satu lagi isu menarik yang hangat saya nak sampaikan kepada Anda semua. Hampir setiap hari saja kita mendengar rasuah. Rasuah beribu-ribu, rasuah berjuta-juta, berbilion-bilion, rupiah-rupiah pun ada. Taikun kelapa sawit didapati bersalah, dan banyaklah buaya jerung yang akhirnya berjaya ditangkap. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan-puan, hari ini satu berita yang mengejutkan. Ketua Pembangkang yang memang dikenali ramai. Ketua Pembangkang dipenjara 27 tahun kerana khianat. Saudara-saudara, sebelum ini kita dengar tentang rasuah saja. Hari ini pula kita mendengar Ketua Pembangkang yang dipenjara 27 tahun kerana khianat. Oke, sebelum kita meneruskan, saya meminta Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Dan teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan di dalam isu ini supaya Anda tidak terlepas. Berita sepenuhnya yang saya petik daripada berita RTM, Ketua Pembangkang Kamboja dipenjara 27 tahun kerana khianat. Bagi saya tajuk ini sudah pasti memberikan satu amaran kepada seluruh ahli politik di Malaysia dan individu-individu ataupun siapa saja pemimpin di Malaysia. Mahkamah Kamboja menjatuhkan hukuman, disahkan menjatuhkan hukuman penjara 27 tahun kepada pemimpin tertinggi Pembangkang Kem Sokha kerana melakukan pengkhianatan. Nasiblah ini bukan berlaku di Malaysia. Yang sudah pasti ini mengejutkan seluruh Malaysia, seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Kem Sokha dijatuhi hukuman penjara 27 tahun atas tuduhan bersubahat dengan warga asing yang dilakukan di Kamboja dan tempat lain, kata Hakim Koi Sau di mahkamah di Phnom Penh. Saudara-saudara, pada mulanya saya melihat berita ini, saya nampak tajuk berita ini Ketua Pembangkang. Saya ingatlah pula dengan Hamzah Zainuddin. Jadi syukur berita ini bukan tentang Hamzah Zainuddin. Ini tentang Ketua Pembangkang di Kamboja. Oke, kita teruskan. Lelaki yang berusia 69 tahun itu ialah pengasas bersama Parti Penyelamat Kebangsaan Kamboja yang telah dibubarkan dan telah lama menjadi musuh Hun Sen, pemimpin Asia yang paling lama berkhidmat. Dan selepas keputusan itu, Kem Sokha segera dibawa dari bilik mahkamah ke rumahnya, di mana dia akan diletakkan di bawah tahanan rumah dan dilarang bertemu sesiapa sahaja selain ahli keluarga. Mahkamah juga melucutkan haknya untuk mengundi dan menghalangnya daripada bertanding jawatan politik. Kem Sokha yang pernah ditangkap sebelum ini pada tahun 2017 dalam kejadian yang membabitkan ratusan pasukan keselamatan, Kem Sokha dituduh mencipta rancangan rahsia dan berpakat dengan entiti asing untuk menjatuhkan kerajaan pemerintah Hun Sen, dan beliau telah berulang kali menafikan tuduhan terhadap dirinya. Pengkritik berkata Hun Sen telah memulihkan kebebasan demokrasi dan menggunakan mahkamah untuk menyekat pihak lawan, memenjarakan ramai aktivis pembangkang dan pembela hak asasi manusia. Jadi saudara-saudara, berita hari ini daripada berita.rtm.gov.my bertajuk Ketua Pembangkang Kamboja dipenjara 27 tahun kerana khianat.